Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Jadi semalam adalah beberapa orang yang DM Nina, yang tag Nina dekat TikTok dan diorang minta untuk Nina cerita sebuah kisah yang terjadi dekat Filipina. Beberapa hari yang lepas, Nina dah pun cover sebuah kes yang terjadi dekat Filipina. Jadi Nina ingat cerita tu dah macam dah cukup worst dah cukup teruk dah. Tapi ada yang lagi dahsyat dari tu. Satu je Nina nak pesan korang, jangan google gambar mangsa. Sebab ya Allah, ngeri, takut, seram, semua ada. Menyesal Nina google sebab yelah, orang kata jangan google, kita mesti akan nak lagi buat kan. Dah tu bila dah tengok, mulalah rasa menyesal. Jadi kes yang Nina nak share ni adalah tentang sepasang kekasih yang baru berkenalan melalui Facebook. Tapi disebabkan jealous punya pasal, dia telah tamatkan riwayat mangsa tadi. Dan dia bunuh dalam keadaan yang memang kita tak boleh nak brain. Memang orang kata manusia normal tak akan buat macam tu. Memang gila. So Nina akan ceritakan sebenarnya apa yang terjadi. So without wasting any time, let's get started. Kes ni terjadi beberapa tahun yang lepas, iaitu pada tahun 2019 ataupun tarikh tepat dia adalah 10 Mac 2019, hari Ahad, iaitu di Filipina. Sebelum Nina cerita apa yang terjadi, Nina akan intro dululah background mangsa. Mangsa dalam kes ni adalah Kristen Lee Silawan yang lahir pada 26 Mac pada tahun 2003 di Filipina. Jadi dia telah digambarkan sebagai seorang anak yang lemah lembut, yang ikut cakap, sopan santun dan selalu dengar cakap mak ayah dia. Jadi dia adalah seorang anak yang taat lah, yang akan ikut cakap mak ayah dia. Apa yang disuruh, apa yang diminta, dia akan buat tanpa banyak songeh. So dia memang anak kesayangan mak dan ayah dia. Jadi kejadian ni terjadi semasa dia baru je berusia 16 tahun, ataupun kalau dekat Malaysia dia baru form 4. Pada hari itu dia pergi ke gereja macam biasalah, macam kebiasaan yang dia selalu buat. Lepas tu dia tak balik-balik ke rumah sampailah pada waktu malam. Jadi mak dia dah start risau, dah ke mana budak ni pergi, tak balik-balik lagi. Dia cakap dia nak ke gereja je, tak adalah pula cakap nak pergi tempat lain ke apa. So mak dia pun buatlah report polis atas kehilangan anak dia. Esok tu orang awam telah menjumpai Christine dalam keadaan yang mengerikan. Nak tengok pun tak sanggup, tak tahulah manusia mana yang sanggup buat macam tu. Polis pun susah nak explain dekat mak ayah dia tentang apa yang diorang jumpa. Diorang jumpa Christine bukan dalam keadaan dia masih bernyawa guys, tapi dia dah pun meninggal. Keadaan badan dia sangatlah dahsyat. Diorang jumpa dia dekat sebuah kawasan lapang yang terletak di tengah bandar Lapu-Lapu. Jadi pakaian dia daripada pinggang ke atas ada baju lah, so pinggang ke bawah tak ada seluar. Sekali orang tengok, orang boleh dah fikir mungkin dia ni adalah jadi mangsa rogol lah. Bukan tu je tau, keadaan mayat Christine masa tu memang tersangatlah ngeri. Sebabnya kulit muka dia ni kena siat-siat sampailah nampak tulang. And then badan dia penuh dengan kesan-kesan luka disebabkan kena hiris ataupun kena kelar. Dan ada juga sebahagian daripada organ dia yang telah hilang. Jadi polis pun syak kemungkinan organ-organ tadi tu telah dipotong dengan menggunakan gunting. Memang Nina tak boleh nak brain sebab dia potong orang tu macam dia potong ayam je. Jadi hasil daripada laporan bedah siasat, Christine sebenarnya telah dirogol sebelum kena bunuh. Selain tu, muka dia juga telah disimbah dengan asid sulfurik. Dekat bahagian leher tu ada kesan yang menunjukkan dia sebenarnya kena cekik dengan menggunakan tali. Bukan tu je, ada sebanyak 30 kesan tikaman dekat seluruh badan dia guys. Bukan sikit tau, 30. And then dia punya lidah, trakea, esophagus dan juga telinga kanan dia hilang disebabkan kena makan dengan binatang. Ngeri. Jadi cerita dia lepas si pembunuh tadi tu tamatkan riwayat Christine, and then dia pergi buang Christine, terus binatang-binatang ni datang dan makan tubuh badan Christine. Sebab itulah tak ada telinga apa semua tu. Ngeri guys. Jadi hasil daripada pemeriksaan pihak berkuasa, diorang yakin yang buat kerja gila ni bukan seorang tapi 3 orang. And then kes pasal Christine ni telah viral satu Filipin. Dekat Facebook, dekat semua social media lah, semua cakap pasal Christine. Jadi polis pun buatlah kerja yang sebaik mungkin untuk jejak siapa pelaku yang sebenar. Diorang pun mula siasat antaranya macam pelaku yang pernah terlibat dengan kes-kes pembunuhan macam ni, ex-boyfriend dia dan termasuklah pengedar dadah. Salah seorang suspek yang diorang tahan adalah Jonas. Dia kena tahan sebab sebelum tu dia disyaki telah bunuh seorang petani yang berusia 62 tahun. So petani tadi tu pun kulit muka dia kena siat-siat macam mana yang terjadi dekat Christine. Tapi polis tak ada bukti kukuh pula untuk kaitkan si Jonas tadi dengan Christine. Jadi bila dah tak ada bukti yang kuat nak tuduh Jonas ni, dia pun terlepaslah dari tuduhan membunuh Christine. Bukan tu je, Jonas sendiri pun tak mengaku yang dia buat semua tu. Dia kata dia tak kenal pun Christine tu dan dia pun yelah, dah tak kenal kenapa nak buat kan, macam tu lah. So dia memang tak ada apa-apa kaitan dengan Christine. Jadi polis pun tak boleh nak buat apa-apa lah sebab tak ada bukti. And then diorang tahan pula suspek yang kedua, iaitu ex-boyfriend Christine yang berusia 17 tahun. Jadi
Ex-boyfriend dia ni bernama John. John dipercayai satu-satunya individu yang terakhir berjumpa dengan Christine sebelum kejadian ngeri ini terjadi. John dan Christine ni dijumpai berjalan bersama-sama melalui CCTV pada malam kejadian. So polis syak mungkin kejadian ni terjadi disebabkan oleh cemburu. Sebabnya diorang berdua dah putus sebelum tu. Maksudnya beberapa hari sebelum kejadian tu diorang ni putus. Maybe sebab cemburu ataupun nak balas dendam, and then John ni bunuh Christine. So John pun dia create lah fake account ni, and then dia ajak Christine untuk berjumpa. Lepas tu dia bunuh Christine. Lagipun polis ada bukti messenger diorang berdua berbual dekat Facebook. Tapi John kata dia tak buat. Even pada malam tu memang yes, dia memang pergi jumpa dengan Christine. Lagipun John kata dia ada bukti yang kuat mengatakan dia tak ada kat tempat kejadian semasa Christine dibunuh. Maksudnya masa kejadian tu terjadi dia ada dekat tempat lain. So dia ada bukti. Kemudian pada April tahun 2019, tiba-tiba ada seorang lelaki yang berumur 43 tahun iaitu Renato mengaku yang dia buat semua tu. Dia mengaku sebab dia kata dia kesian bila tengok John ni kena tuduh sebagai seorang pembunuh lah apa semua, jadi dia rasa kesian. Tak kegila guys, dia pergi bunuh orang dia tak rasa kesian, tapi bila si John tu kena tuduh kata dia yang buat semua tu, dia rasa kesian pula. Jadi dia pun ceritalah macam mana kejadian tu boleh terjadi dekat polis. Renato ni cerita dia kenal Christine melalui Facebook. Jadi Facebook tu sebenarnya Renato ni create sebagai fake account lah macam tu. So dia tak letak lah gambar sebenar dia. Jadi lepas dah berkenalan, diorang pun decide lah untuk berjumpa. Bila diorang dah berjumpa, Christine ni menjadi mula takut tau, sebab dia ingatkan si Renato ni masih muda, masih sebaya dengan dia. Tapi rupa-rupanya Renato ni adalah orang tua. Lepas tu Christine pun beritahu lah dekat Renato ni sebenarnya yang dia ada boyfriend. Maybe nak avoid daripada Renato lah kot. Yelah kalau dia cakap dia ada boyfriend, mungkin Renato akan mengundurkan diri, tak kacau dia lagi dah. Pada masa Christine cakap yang dia ada boyfriend, sebenarnya Renato ni di bawah pengaruh dadah. Jadi dengan tak warasnya pada masa tu, dia pun tikamlah Christine dengan menggunakan gunting. Pasal dia siap-siap kulit Christine tu pula kan. Dia kata dia teringin nak sahut cabaran Momo ataupun Momo Challenge. Time tu kan viral pasal Momo Challenge ni. Jadi dia kata dia macam nak buat jugalah. Gila. Lepas tu DNA Renato pun telah diambil dan DNA dia tu sepadan dengan gunting yang digunakan pada hari kejadian. So maksudnya memang salah Renato yang buat semua tu. Tapi pada bulan Jun tahun 2019, tiba-tiba Renato kata dia tak buat semua tu, dia tak buat. Tak tahulah apa sebab tiba-tiba dia kata dia tak mengaku pula. Tiba-tiba dia ubah statement dia. Padahal dia punya DNA tu match dengan gunting tadi. Kemudian pada April tahun 2020, kes dia telah ditunda daripada dibicarakan dekat mahkamah sebab masa tu seluruh dunia ada COVID kan, pandemik masa tu. Jadi kes dia tak boleh dibicarakan dekat mahkamah. And then sebulan lepas tu, Renato telah dijumpai telah meninggal dunia sebab gantung diri. Ada yang kata Reno ni dia bunuh diri sebab dia stres, disebabkan dia kena bully dan dapat ugutan daripada family Christine. So kes ni pun selesailah bila si pelaku sebenar telah pun meninggal. Jadi kes dia close. Tapi sebenarnya masih ramai yang percaya yang John juga terlibat dalam kejadian ni. Diorang percaya maybe John tadi telah berkomplot dengan Reno untuk membalas dendam dia. So Nina nak tahu pendapat korang, adakah korang percaya yang John ni mungkin terlibat dengan kejadian ni? Jadi maksudnya mungkin John tadi adalah dalang utama yang mengupah ataupun menyuruh Reno ni untuk hapuskan Christine. Ataupun korang rasa mungkin ya John ni memang tak ada kaitan, tapi sebenarnya si Reno tu lah yang mereng sebab ambil dadah, and then dia tak boleh move on bila kena reject dengan Christine. Komen dekat bawah, Nina nak tahu pendapat korang. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ini. Satu je nasihat Nina kepada adik-adik ataupun kepada sesiapa perempuan, kakak-kakak, adik-adik, makcik-makcik dekat luar sana. Kalau korang mula berkenalan dengan seseorang, tolonglah jangan percaya. Banyak sangat dah kejadian-kejadian yang terjadi yang mana diorang berjumpa dengan orang yang diorang baru kenal melalui Facebook lah, TikTok lah, apa semua kenal dekat situ je, dekat social media ni lah. And then susah ni nak explain. Sebenarnya banyak benda yang terjadi dekat diorang ni. Ada yang kena culik, ada yang kena rogol. Kalau korang cari dekat artikel-artikel dekat Malaysia lah kan, korang google je kes-kes yang pernah terjadi dekat Malaysia ni disebabkan kenal melalui WeChat lah dulu ni, kenal melalui social media ni lah. Banyak kejadian yang dilaporkan diorang ni ditimpa dengan nasib malang lah. Maksudnya bukan kena kes, tapi kena rogol ramai-ramai. Ada yang kena culik, ada yang dibawa lari, lepas tu tak balik. Tapi ada jugalah yang lari tapi tak nak balik sebab nak ikut si lelaki tu. Nina harap apa-apa pun korang jangan mudah terlalu percaya. Korang nak berjumpa boleh, yalah tak ada masalah kalau kita nak berkenalan dengan orang luar kan. Tapi satu je, jangan mudah percaya. At least kalau korang nak pergi jumpa dia pun, korang boleh pergi dengan kawan ke, ataupun korang boleh jumpa dekat tempat awam. Janganlah pergi jumpa malam, lepas tu tempat yang sunyi pula, benda-benda yang macam ada possibility lah untuk berlakunya jenayah. Okay, itu je lah nasihat Nina. Apa pun, be careful. And yeah, that's for today. Dan Nina harap korang boleh ambil pengajaran daripada cerita yang Nina kongsikan pada hari ni. Kalau korang suka video Nina, jangan lupa untuk subscribe dan turn on notification. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video.